قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan manusia itu. Apabila mati saja anak Adam ini, mula dibaringkan jenazahnya di dalam kubur. Tiba-tiba kebanyakan mulut masing-masing menyebut, Qala Rabbi irji'un. Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Kalaulah aku diberi peluang untuk hidup balik di atas dunia, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Aku ingin lakukan balik amalan salih yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Jawablah malaikat pada orang dah mati ini, Kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu akan kembali hidup. Innaha kalimatun huwa qailuha. Hanya mulut-mulut kamu saja mengulang kata untuk kembali hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu sekarang, kamu mula melalui saat barzakh, sampailah kamu dibangkitkan balik pada hari kebangkitan nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Terima kasih pada pengerusi, Tok Imam yang berhormat, pimpinan-pimpinan, para alim ulama, anak-anak, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah. Di atas nikmat, kita menjadi tetamu kepada Allah di malam yang baik ini. Syukurnya Allah memilih kita untuk datang duduk seketika di antara maghrib dan juga isyak ini. Di saat mana orang lain Allah tak pilih. Tapi Allah pilih kita untuk datang sekejap. Bagi kita menambahkan lagi bekalan perjalanan hidup kita yang akan datang nanti. Sebab semua kita tahu bahawa siapa yang nak hidup cemerlang di dunia ini, dia perlu belajar dan dia perlu kadang-kadang terpaksa berkorban, jauh pergi belajar untuk mendapatkan segulung ijazah, untuk didapatkan kerja yang baik. Orang yang nak hidup lebih berjaya di akhirat nanti, dia kena duduk belajar juga. Dia kena duduk dan bersungguh-sungguh sedikit, menambahkan bekalan ilmu untuk dibawa menghadap di hadapan Allah nanti. Sebab semua kita tahu bahawa perjalanan hidup kita ini tak berakhir dengan dunia saja. Allah tak jadikan dunia ini tempat perjalanan akhir. Tetapi depan kita ni ada lagi 3 alam yang perlu kita lalui. 3 alam yang perlu kita lalui ini, yang semua kita kena faham dan kita perlu bersiap untuk ke alam, 3 alam yang di hadapan kita ini. 3 alam ini dipanggil alam yang ketiga yang kita akan sampai sekejap lagi. Dipanggil alam barzakh. Sekarang kita baru hidup di alam kedua baru. Alam kedua dipanggil alam fana, alam yang hancur. Yang Allah Subhanahu wa taala sebut, kullu man 'alaiha fan. Semua yang hidup ini akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Sebelum daripada ni kita yakin kita pernah hidup di alam yang pertama.
Alam pertama dia panggil alam kandungan ibu ataupun alam rahim. Saya yakin tak ada seorang pun yang dia sebut, saya tak keluar daripada perut ibu, Ustaz. Habis kamu keluar daripada mana? Saya keluar daripada buluh betung, Ustaz. Saya keluar daripada buah tembikai. Ini cerita dongeng yang pernah kita dengar. Tapi semua kita pernah hidup di alam pertama. Dia panggil alam kandungan ibu. Kemudian lepas pada Allah jadikan alam yang kedua ni, kita akan hidup di alam yang ketiga, yang disebut dengan alam barzah. Berakhirkah perjalanan hidup kita di alam yang ketiga nanti? Tak. Ada lagi alam yang keempat yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada kita. Alam keempat dipanggil alam mahsyar, alam yang dibangkitkan balik. Semua di kalangan kita akan bangun balik. Waktu mana kita bangun, kita akan sibuk tanya orang. Man ba'athana min marqadina. Siapa yang membangkitkan kita daripada tempat tidur kita? Elok-elok semalam kita di alam barzah. Kemudian hari ini kita bangun balik. Lalu kita dengar satu jawapan. Hadza ma wa'adar rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah apa yang diajar oleh rasul-rasul dahulu. Berakhirkah kita hidup di alam mahsyar? Tak lagi. Bila kita bangkit di padang mahsyar, kita akan dikepung oleh malaikat. Malaikat akan kepung manusia dan juga jin. Bila bangun-bangun di padang mahsyar, lepas pada kita dalam alam barzah, kita bangun di alam mahsyar. Bila bangun saja, malaikat mula kepung kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebut seramai lebih kurang 11 saf para malaikat akan turun. Mula kepung manusia bila bangkit di padang mahsyar. Cerita ringkasnya, bila kita mula dikepung saja, malaikat mula cabar. Ya ma'syarul jinni wal ins. In istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard. Fanfuzu. La tanfuzuna illa bisultan. Wahai jin dan juga manusia. Ya ma'syarul jinni wal ins. Wahai puak-puak jin dan juga manusia. In istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard. Siapa yang dia mampu untuk dia nak lari, menembusi langit dan juga bumi ini, cuba dia lari sekarang. Lari daripada kepungan malaikat ini. Fanfuzu. La tanfuzuna illa bisultan. Tak ada seorang pun yang boleh dilepaskan daripada kepungan itu kecuali yang dilepaskan oleh malaikat Allah. Berakhirkah kita hidup di alam mahsyar? Tak. Kita akan bergerak lagi. Jalan masing-masing menuju pengadilan Allah. Untuk hidup di alam yang kelima. Alam kelima dipanggil alam sa'idun aw saqiyun. Alam bahagia ataupun alam celaka. Alam syurga ataupun alam neraka. Bila sampai cerita tentang syurga neraka, lalu Allah ajar terus supaya kita ingat. Allah dia bila disebut saja tentang syurga, Allah sebut terus khalidina fiha abada. Kekal kamu dalam syurga sampai bila-bila. Bila cerita tentang neraka, sama juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut khalidina fiha abada. Kekal kamu dalam neraka sampai bila-bila. Na'udzubillah min dzalik. Ada lagi ke alam lepas pada sebut? Tak ada dah. Tak ada dah alam lepas pada alam itu. Maka kekallah dalam syurga dan kekallah dalam neraka, na'udzubillah min dzalik, sampai bila-bila. Sampai bila? Serah pada Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menentukan perkara demikian. Tetapi dalam hidup kita ni, kita diajar supaya jangan fikir untuk ringkas cara hidup kita. Setiap hari jangan kita hanya fikir macam mana kita nak makan, macam mana kita nak tidur, macam mana kita nak berjalan, macam mana kita nak berpakaian. Sekadar itu je pemikiran kita, jangan. Orang Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar supaya kita ni berfikir jauh dalam hidup kita. Fikir macam mana malam pertama kita dalam kubur. Macam mana kita nak bangkit di padang mahsyar nanti. Macam mana kita bila bangun di padang mahsyar nanti,
nak suruh nama kita dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak melalui titian sirat? Kena sentiasa dalam pemikiran setiap di kalangan orang mukmin. Supaya apa dia? Supaya kita ni nampak tujuan sebenar jalan hidup kita ini bukan untuk hidup bermewah-mewahan di dunia. Tapi bila kita nak bermewah-mewahan, bila kita nak rasa kegembiraan yang amat sangat dalam hidup, sampai di akhirat. Bila sampai di akhirat, maka kita akan mulakan kesenangan, mulakan kemewahan, mulakan kegembiraan yang sebenar dalam hidup kita. Akhirat itu bila? Kita akan tanya balik. Bila akhirat itu akan bermula? Bila kematian berlaku. Bila kita mati, bukannya nak tunggu jauh, tidak. Tapi akhirat ni bila akan berlaku pada diri kita bila kita mati. Allah bila dia nak suruh kita ingat terhadap mati, Allah jadikan kita tidur. Allah ingatkan kita. Tiap kali mana Allah nak suruh kita ingat pada akhirat, sehari Allah jadikan malam untuk kita tidur. Kenapa Allah jadikan kita tidur dengan tujuan nak suruh ingat pada akhirat? Bila kita tidur, maka kita akan teringat bahawa tidur ni adik-beradik pada kematian. Bila kita tidur, Allah mula ajar, inilah satu suasana yang kamu akan lalui bila kamu meninggal dunia nanti, yang disebut dengan berada di alam barzah. Allah dia nak suruh kita sentiasa ingat, kamu akan ada alam barzah dalam hidup kamu. Allah jadikan yang disebut dengan kamu tidur tiap-tiap malam. Sekejap lagi kita nak tidur ni, Allah ingatkan tiap-tiap hari Allah nak suruh kita ingat, kamu akan melalui suasana barzah. Suasana yang kamu akan rasa macam sekejap je bagi orang mukmin. Suasana yang kamu akan lalui dalam kehidupan kamu masa yang akan datang nanti. Satu, bila kita nak tidur, kita akan baca Bismikallahumma ahya wa amut. Doa yang kita diajar supaya baca. Bila kita nak tidur, kita baca dengan nama kamu, ya Allah. Saya hidup dan saya mati, ya Allah. Bila kita bangun daripada tidur, sama juga Allah ajar melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak suruh pada diri kita ni baca doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita diajar supaya sebut doa ini. Doa bangun daripada tidur. Segala puji bagi Allah. Bila saya bangun saja daripada tidur ni, ahyana, hidup balik saya. Ba'dama amatana, setelah mana saya dimatikan semalam. Sepatutnya kita sebut setelah mana saya tidur semalam. Tapi Rasulullah diajar nak suruh ingat terhadap peristiwa yang akan datang nanti. Disebut semalam bukannya tidur, tapi semalam mati dah. Ba'dama amatana, setelah mana dimatikan saya. Hujung tu diajar lagi wa ilaihin nusyur, dan kepada kamulah ya Allah aku akan dikembalikan. Para hadirin sekalian, kenapa yang kita diajar supaya kita kena ingat sangat dalam hidup kita ini tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang. Kena sentiasa dibayangi dalam hidup kita ni suasana akan datang nanti. Jawabnya, kalau sekiranya kita ni hidup dalam keadaan yang tidak diingatkan pada masa yang akan datang nanti, kita akan leka sepanjang kita hidup atas dunia. Ramai di kalangan kita kena penyakit yang disebut dengan lalai sepanjang hidup di atas dunia. Kita setiap kali mana tengok orang lain mati, kita tak terasa yang kita ni akan mati. Padahal kematian yang berlaku tersebut, lepas pada orang tu mati, orang ni mati, lepas dia ni, seorang lepas pada ni, kita pula akan mati. Berhentikah dengan mati? Berakhirkah hidup ni dengan mati? Tak. Nampak dia jasad mati. Tapi lepas pada tersebut, dia akan mula hidup di alam yang ketiga, yang besar, yang disebut dengan alam yang dinamakan dengan alam barzah. Mula hidup balik di alam barzah. Cuma kita ni jarang didedahkan bila berlakunya alam barzah tersebut. Jarang kita dengar cerita-cerita tentang mengenai suasana di alam barzah. Jarang kita nak bagi tahu pada keluarga kita. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa pesan dalam hidup kita. Rasulullah kata, aksiru hazimul ladzat, perbanyakkan kamu menyebut satu perkara yang boleh menghancurkan kelazatan. Rasulullah pesan banyak kali.
Bila sahabat-sahabat tengah ketawa berdekah-dekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dekat sahabat-sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur terus. Lau alimtum ma alimni. Rasulullah sebut, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, la bakaitum katsiran wa la dhahaqqun qalila. Rasulullah sebut, nescaya kamu akan menangis lebih banyak daripada kamu ketawa yang banyak. Tapi oleh kerana kamu tak sentiasa didedahkan, kamu tak diberitahu tentang macam mana perjalanan yang akan datang nanti. Yang kita fikir, setiap kali mana kita hantar jenazah, kita letak je jenazah, kemudian kita tinggalkan jenazah, lepas pada itu kita balik. Orang tanya, dah selesai ke? Dah, selamat. Dah diselesaikan, dikebumikan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar jenazah, selesai letak je jenazah dalam kubur, pernah sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, ayuhan nas, manusia semua, kata Rasulullah, ka'annal mauta fiha ala ghairina qad kutiba wa ka'annal haqqa fiha ala ghairina qad wajaba wa ka'annal ladzi nushayyi'u minal amwat safrun amma qalilan ilaina la turja'un. Ni ucapan Rasulullah. Kalau kita nak sebut talqin pun talqin Rasulullah lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ayuhan nas, manusia semua, kata Rasulullah, ka'annal mauta fiha ala ghairina qad kutiba. Aku tengok kamu semua ni, hidup ni macam kematian tu tak tertulis pada diri kamu. Wa ka'annal haqqa fiha ala ghairina qad wajaba. Kamu ingat ke dalam hidup kamu ni Allah tak ada keputusan untuk kematian pada diri kamu. Wa ka'annal ladzi nushayyi'u minal amwat safrun amma qalilan ilaina la turja'un. Rasulullah kata, kamu ni kalau hantar jenazah, tiap-tiap kali mana kamu hantar jenazah tu, macam kamu hantar orang musafir je, kata Rasulullah. Dan sikit-sikit lagi, mereka akan kembali balik. Nubawwi'uhum ajdasuhum wa na'kulu mirasihim. Rasulullah sebut, kamu letak jenazah dia dalam kubur. Lepas pada itu, kamu balik, kamu makan segala peninggalan yang mereka tinggalkan itu. Ka'anna mukhalladuna ba'dahum. Rasulullah kata, macam seolah-olah kamu ni kekal lepas pada kematian mereka. Wa nasina kulla wa'izah. Kamu lupa segala peringatan Allah. Wa aminna kulla ja'ihah. Rasulullah sebut, kamu ni rasa macam tenang je hidup kamu. Tak ada rasa terhadap satu kemarahan Allah bila kamu akan mula berhadapan dengan alam barzah nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut panjang dalam hadis tersebut. Saya tak cadang nak baca hadis ni panjang, tapi saya nak sebutnya, kita ni bila kita jarang didedahkan tentang satu alam yang besar yang di hadapan kita ini, menyebabkan kita rasa selesa. Sehingga kan kita tak rasa nak buat persiapan. Apa bekalan yang mesti aku siapkan untuk aku nak hadapi suasana yang besar di hadapan yang disebut dengan alam barzah itu.